Sains makanan. Dia belajar pasal apa sains makanan tu? Okey, baik. Hari ni kita pergi ke muka surat 125. Okey, Imeh, baca objektif dengan kriteria kejayaan, objektif pelajaran dan kriteria kejayaan. Imeh. Objektif pelajaran. Kami belajar untuk membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. 1. Saya dapat mengenal pasti 4 ayat tunggal. 2. Saya dapat membina 4 ayat dengan perluasan subjek dan predikat. Okey, baik. Terima kasih Imeh. Okey, hari ni kita nak kenal pasti apa itu ayat tunggal, dan dari ayat tunggal itu biasanya dalam ayat tunggal dia ada subjek, ada predikat. Subjek ni biasanya duduk di depan ayat, predikat ni adalah selepas ayat tersebut lah. Okey, selepas ayat subjek itu adalah predikat. Okey. Dan daripada 4 ayat tunggal itu, daripada ayat tunggal yang kita kenal pasti, kita nak buat perluasan. Maksud perluasan ni maksudnya kita nak tambah ayat itu menjadi ayat yang lebih gramatis dan baik. Okey. Sebelum kita pergi jauh, saya nak bagi satu contoh yang mudah. Okey. Ini pen saya. Nampak Okey. Ayat tunggal pen itu berwarna merah. Okey, ayat tunggalnya pen itu berwarna merah. Subjeknya pen itu. Predikatnya berwarna merah. Okey. Subjeknya pen itu. Predikatnya berwarna merah. Okey. Dapat tak? Subjek itu ialah objek ataupun perkara yang menjadi, yang saya selalu katakan tentang watak di dalam ayat. Okey? Itu subjek. Jadi hari ni kita nak tengok ayat tunggal dan kita nak tengok macam mana subjek dan predikat dalam ayat itu boleh kita luaskan menjadi ayat yang lebih gramatis ataupun ayat yang lebih baik. Okey, baik. Kita go pada next. Tapi sebelum tu macam biasa, saya ada video yang bagus untuk anda semua tonton. Kita berkenalan dengan ulam-ulaman. Jelas tak suara makcik ni? Jelas. Jelas. Mari kita berkenalan dengan ulam-ulaman. Tapi dah tak banyak dah kat sini. Okey. Kita ada pucuk berbuas. Saya ada, kita ada pucuk ubi kerinting. Kita ada tenggek burung, cekuk atau kencur. Okey. Inilah daun kesum Okey. So kita ada daun kunyit, serai dan kita ada cili kampung. Pucuk berbuas ni antara ulam yang terkenal, mudah didapati. Okey. Okey, nak buat apa? Celur, makan dengan budu, ataupun salah satu ramuan dalam botok-botok, ataupun setengah orang diletak dalam asam pedas. Okey, so pucuk berbuas ubi keriting. Okey, pucuk ubi keriting susah dapat tapi dia lembut tau pucuk ubi keriting. So pucuk ubi keriting ni biasanya kita, kalau saya lah celur je, boleh makan dengan budu ke, buat urap ke, ataupun masak lemak cili api ke, masak lemak dengan tempoyak ke, buat urap daun kayu ke, apa-apa. Tenggek burung tenggek burung. Rasa dia kelat-kelat sikit, sedap cecah budu, sambal belacan atau buat kerabu ke, buat urap saya hari tu buat urap campur dengan dia. Okey, nama dia cekuk ataupun kencur. Sedap tau. Buat ulam, buahnya kita nak campur dalam masak lemak ke, masak bening ke, apa lagi
menurut saya tak kata apa, kalau orang tua dulu kalau anak tak ada selera makan kan, tumbukkan cekur ni, campurkan dalam kuah bening, bagi anak makan, dia buka selera makan Okey, so kalau saya cekur ni buat urap lah. Buat urap ataupun masak pecel. Masak pecel yang pakai santan tu, ataupun buat kuah pecel yang kacang tu. Memang sedap. Okey. This is cekur or kencur. Kalau dah tak tahu nak buat apa sangat daun ni, buat nasi goreng ataupun campur dalam bancuhan cucuk atau cekur. Daun kesum ni kalau bagi setengah orang sinonim dengan asam pedas, ataupun boleh juga sebagai ramuan laksa, kuah laksa, ataupun masuk dalam urap, ataupun banyaknya, ataupun kita masak gulai lemak ikan hanyir lah, macam ikan duri, bawang, letak ni sedap tau. Ni kalau kat pasar ni ada daun kunyit ni rupa daun kunyit, lebau kata orang daun kunyit. Daun kunyit ni pun kira multi purpose juga boleh guna untuk bakar ikan, masak kerang-kerangan, campur kan, selain berserai letak daun kunyit nak hilangkan hanyir, masak lemak, macam-macam masak lah. Okey, so itu ni adalah sebahagian daripada ramuan untuk botok-botok mengandungi lebih 40 jenis daun. So antara yang mungkin kita tahu adalah daun mengkudu, daun berbuas, tinggi burung, pucuk ubi, daun betik, daun kunyit, daun kesum. Okey, baik. Pasal ulam. Ada yang kat sini suka makan ulam tak? Saya. Nakib biasa makan ulam apa? Saya memang tak suka makan ulam. Dah tak suka. Siapa yang suka? Korang tak suka makan ulam Aini suka. Aini makan ulam apa? Pucuk ubi. Pucuk ubi. Mika makan ulam apa? Petai boleh ke? Petai pun ulam. Mika makan petai ke? Ya. Makan. Makan macam tu je ke makan yang dimasak? Makan macam tu dengan makan dimasak. Okey, saya petai ni saya boleh makan kalau dia masak. Kalau dia tak masak, saya tak boleh makan. Maksudnya macam kan ada sambal petai, ikan bilis tu, saya makan lah. Tapi kalau macam tu je saya tak makan. Tinggik burung saya suka. Tinggik burung. Apa lagi? Kacang botol pun okey. Kalau tinggik burung, kacang botol, apa lagi yang saya makan? Okey, baik. Tadi saya suruh dengar, siapa boleh senaraikan 4 daripada ulam yang makcik ni cerita tadi? Okey, Irfan, apa 4 ulam yang ada dalam video ni? Pucuk berbuas, pucuk ubi kerinting, pucuk tinggi burung, ekor ataupun kencur. Bukan ekor, cekul. Cekul. Apa ekor? Cekul. Tapi biasa kita belah-belah sini kita panggil cekul lah. Kencur ni saya rasa belah-belah Pantai Timur. Tak tahulah. Sebab ulam ni dia dalam negeri dia ada panggil nama lain. Contoh, kalau kita dekat belah-belah pantai barat ni, pucuk gajus. Awak tahu pucuk gajus? Pucuk gajus sedap tau. Buah gajus tahu buah gajus? Tahu. Tapi kalau kita dekat belah-belah pantai barat ni kita panggil pucuk gajus. Tapi kalau siapa mak ayah dia orang Kelantan, boleh tanya. Nama kalau dekat Kelantan atau Terengganu kita panggil pucuk tere. Tahu. Siapa orang Kelantan? Kelantanis. Saya. Dia panggil pucuk tere Betul. Pucuk tere, ikan tawar, makan dengan budu.
Sedap tau. Apa tu, pucuk terel. Maksudnya belah-belah Kelantan ni dia ada panggilan dia lah. Saya pernah cerita pasal logat ni. Jadi Kelantan dia ada logat dia lah untuk dia punya ulam-ulaman. Makan ulam ni bagus. Saya ada seorang kawan dulu masa saya kerja saya berkhidmat di kementerian dulu. Kira bos saya lah. Dr. Adli, umur 40 tahun tapi tengok muka dia macam muka orang umur 20 tahun. Muka dia lagi muda daripada muka saya. Sebab memang dia makan pucuk, dia suka makan ulam dari kecil. Dari kecil dia makan ulam. Jadi awet muda. Jadi bagus. Orang sekarang muka tua. Banyak saya tengok kadang muka tua. Mungkin sebab kurang makan ulam agaknya kot. Tapi saya pun jujur ni, saya pun tak berapa suka sangat makan sayur ni. Saya lah. Yelah kalau ada daripada sayur tu dengan ayam KFC, kita makan ayam KFC lagi. Betul tak? Betul. Ataupun ayam McD kan. Kalau ada pucuk ubi dengan ayam, dengan burger McD Korea yang baru ni, awak makan? Burger McD. Ramai orang suka makan fast food. Tapi sebenarnya fast food ni tak bagus. Satu, kandungan kolesterol dan lemak tepu. Lemak tepu ni kalau nak tahu kat mana, dia ada kat keliling pinggang lah. Cuba ambil pinggang awak tu. Cuba ambil ni pinggang ni contoh kan. Cuba letak kat tepi dia. Itulah lemak tepu. Jadi kena kurangkan makan fast food ni. Okey, baik. Kita pergi pada muka surat 125. Mari kita berkenalan. Okey. Muka surat 125, sains dan makanan. Okey, baik. Siapa boleh baca? Kasihlah baca. Saya. Kasih baca separuh. Pusna baca separuh. Keluarga Farisyah sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid menjaga kesihatan. Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisyah pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Okey, Husna sambung. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Okey, Musfidah sambung. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisyah sedar sihat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, baik, terima kasih. Okey, sains dan makanan. Keluarga Farisyah sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisyah pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral.
badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis, alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan, juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang akan menyihatkan badan. Okey, baik. Nakib, makan apa? Nasi bakar. Okey, baik. Biasanya bila kita makan, kita akan cenderung kepada apa yang kita suka sebenarnya. Kita akan ambil makanan tu apa yang kita suka. Kalau kita suka ayam, macam cerita Upin dengan Ipin tu kan, sepanjang makan mesti ada ayam goreng. Pun tak berapa bagus juga. Tapi kita boleh cover sebenarnya. Contoh, kalau kita kurang makan buah ataupun kita kurang kita kurang makan sayur-sayuran, sebab buah dan sayuran ni dia adalah pembekal vitamin sebenarnya, vitamin. Tak ada lagi orang makan ayam sebab vitamin, tak ada ayam. Vitamin tak ada ayam. Dia lebih kepada protein, karbohidrat. Okey, tapi sayur-sayuran dan buah-buahan ni adalah untuk vitamin, terutamanya vitamin C. Tapi sekarang dunia dah maju. Mungkin orang kurang makan buah, kurang makan sayur, tapi kita boleh top up vitamin tu dengan vitamin yang kita ambil. Saya nak tunjuk satu vitamin yang baik sekejap. Memang kat belakang cikgu tak ada pintu. Bilik rahsia. Pintu dia tak nampak. Okey, baik. Saya ambil ni. Oh, yang tu saya ada. Okey. Yang ini dia boleh gantikan vitamin C. Tapi kalau awak sejenis orang yang suka makan buah, apple ke, buah oren ke, terutamanya oren lah, vitamin C buah oren, okey, awak tak perlu ambil ni. Okey, tak payah ambil vitamin. Tapi kalau awak kurang makan buah, kurang makan sayur, ambil lah suplemen. Nama suplemen, kita panggil vitamin ni sebagai vitamin moden ni, kita panggil suplemen, makanan tambahan. Sebab apa kita nama dia tambahan? Sebab kita tak makan dalam jumlah yang cukup. Okay, sebab kita tak makan dalam jumlah yang cukup. Kenapa orang-orang dulu, kalau awak tanya mungkin atuk awak ke, atuk-atuk awak, kenapa tak makan suplemen ni? Sebab diorang makan dalam kuantiti yang cukup. Maksudnya protein diorang cukup, karbo diorang cukup, lemak diorang cukup, vitamin diorang cukup. Diorang makan ulam, diorang makan sayur, diorang makan buah-buahan. So cukup. Untuk orang-orang moden yang macam kita ni, yang tak cukup, masa makan tengah hari tu, kita makan ayam je atau kita makan daging je. Kita tak makan sayur dan kita pun tak makan buah. Sebab dalam Islam pun Nabi makan buah, kurma lah. Nabi makan kan? Yang Nabi makan kurma. Oleh sebab kita tak makan cukup dengan, bukan cukup tu bukan sampai kenyang tau. Sampai kenyang, terbaring, tergolek, semua tak boleh buat apa tu. Maksudnya cukup lah. Tapi sebab kita kurang ambil buah-buahan atau sayur-sayuran, maka kita ambil suplemen. Okey. Suplemen ni bagus. Selain reduction ni, Beroka pun okey. Okay, cuma Beroka mahal sikit lah. Lebih mahal lah. Sebab Beroka dia ada vitamin C dan D tak silap sekali. Yang reduction ni ada C je. Apa jadi kalau kita ambil terlebih vitamin? Siapa tahu? Apa cikgu? Apa yang akan terjadi kalau vitamin yang kita ambil lebih? Kita jadi vitamin. Jadi vitamin. Overdose. Overdose. Betul lah. Overdose tu akan jadi apa? Macam keluar bunyi. Jadi ketagih. Okey, baik. Kalau kita ambil terlebih vitamin, contohnya kita dah makan buah oren 2 biji.
tapi lepas tu kita pergi makan lagi reduction ni. Okey. Benda ni mahal. Reduction ni taklah mahal mana, Berocca mahal lagi. Tapi mahal lah sebab duit kan, time-time PKP ni duit semua berkira. Dia akan membazir lah. Akhirnya dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke urin. Dia akan jadi air kencing je. Contohnya katakanlah badan kita perlukan, okey saya bagi contoh lah, saya suka betul-betul ni kan saya bagi contoh supaya mudah faham. Katakanlah, okey, badan kita perlukan vitamin, katakanlah kalau kita suka dengan air banyak ni. Okey, banyak sebanyak bekas ni. Tapi kalau kita tuang juga, maka air tu akan melimpah, akan tumpah. Begitu juga dengan keperluan vitamin di dalam badan. Kita ambil dalam kadar yang cukup, bila kita ambil dalam kadar yang lebih, maka dia akan menjadi air kencing, urin. Dia akan bazir lah. Maksudnya bazir lah. Sebab apa? Tak lekat dalam badan. Sebab tu kalau baca dekat perbahasan pasal vitamin dekat dalam media sosial ni, kalau awak ada Twitter, awak follow doktor-doktor yang bagus lah, macam Dr. Amalina Cik Bakri, Dr. Rafidah, ada berapa lagi tokoh-tokoh, dia orang ada bincang pasal vitamin ni. Memang dia orang kita ambil ikut sukatan badan. Maksudnya kalau saya mungkin satu tablet ni lah satu hari. Tapi saya juga nasihatkan ambil lah. Benda ni kat Shopee pun ada jual. Okey, kat Shopee pun ada jual. Pujuklah mak ayah anda. Tanya, mungkin mak ayah anda pun ada ambil vitamin. Tanya dia orang ambil vitamin apa. Tapi untuk pelajar seperti anda, vitamin C sangat-sangat perlu. Okay, sangat-sangat perlu. Saya ada seorang kawan dulu, cara antara kekuatan dia nak ingat adalah dengan makan suplemen. Dia macam-macam suplemen lah. Kalau pergi dekat meja belajar dia tu, kat atas tu ada berapa botol, ada suplemen, ada vitamin C, ada macam-macam ubat lah untuk dia menambah kekuatan ingatan. Sebab nak menghafal banyak. Okey, baik. Seterusnya, kita nak pergi kepada ayat tunggal dan juga ayat tunggal, kita akan pergi kepada subjek dan kita akan pergi kepada predikat. Okey, baik. Yang berwarna biru itu adalah ayat tunggal. Tapi adakah itu sahaja ayat tunggal? Tidak. Okey, ada banyak lagi ayat tunggal dalam ayat-ayat ini. Dalam teks ini. Okay, tapi yang berwarna biru itu ayat tunggal. Yang berwarna hijau itu ialah perluasan subjek. Yang berwarna jingga ini adalah perluasan predikat. Okey. Keluarga Falisha sedang berjamu selera. Okey, ini satu ayat kita panggil ayat tunggal. Maksud ayat tunggal ni ada subjek, ada predikat. Okey dah. Itu ayat tunggal. Ayat tunggal ni bukannya jangan salah faham biasanya perkataan tunggal kita akan kaitkan dengan satu. Okey, betul tak? Anak tunggal. Maksudnya dia seorang lah, tak ada adik-beradik. Okey, tapi ayat tunggal ni adalah ayat yang lengkap dia atas satu subjek, satu predikat. Itu saja. Okey. Dia ayat lengkap tapi dia hanya ada subjek dan ada predikat. Macam saya katakan tadi, pen berwarna merah. Ni ayat tunggal. Okey, pen berwarna merah. Tapi bila awak buat perluasan subjek, okey, dengan betul-betul ayat tunggal dia pen berwarna merah. Bila awak buat perluasan subjek, okey, subjek dia apa? Pen. Okey, predikat dia berwarna merah. Subjek mesti awal, predikat adalah kemudian. Okey. Subjek ini ialah watak. Okey, cara nak ingat senang je, subjek itu mestilah watak. Awal ayat. Okey, awal ayat dan dia adalah watak. Contoh, saya bagi contoh. Okey. Pen berwarna merah. Subjek dia pen, predikat dia berwarna merah. Okey. Katakanlah kalau kita nak buat perluasan subjek. Okey. Subjek dia apa tadi? Pen. Okey, pen. Katakanlah kita nak buat perluasan subjek, kita tulis
pen cikgu Jai. Kita tambah pada ayat, kita tambah perkataan dalam subjek. Subjek tadi apa? Pen. Predikat dia apa? Berwarna merah. Okay, berwarna merah. Predikat dia berwarna merah. Kalau kita tambah ayat dalam predikat, berwarna merah sangat cantik. Biasanya kita akan tambah dengan kata adjektif. Okey, biasanya. Okey, boleh juga dengan kata-kata yang lain. Okey, penggolongan kata yang lain. Saya ambil contoh. Tadi pen. Pen berwarna merah. Satu ayat lengkap. Ada subjek, ada predikat. Kalau tak ada subjek ataupun tak ada predikat, itu bukan ayat yang lengkap. Saya bagi contoh, berwarna merah. Apa yang warna merah? Kita tak tahu. Kalaupun kita kata buat ataupun tidak ada subjek, pen. Kenapa dengan pen tu? Pun tidak menjadi ayat. Ayat yang lengkap, dia mestilah mempunyai subjek dan juga mempunyai predikat. Ataupun kita ada yang sebut, kalau dulu saya belajar dulu, dia sebut predikat sebenarnya. Cikgu saya sebut predikat. Dia predikat. Pinjaman bahasa Inggeris, kata pinjaman. Okey. Contoh, pen berwarna merah. Kita tambah ayat. Okey, pen Cikgu Jai berwarna merah sangat cantik. Okey. Ataupun pen Cikgu Jai yang berwarna merah itu di atas meja. Maka kita telah ubah daripada ayat itu menjadi ayat tunggal kepada ayat gramatis. Okey. Sebut ayat gramatis. Gramatis. Okey, gramatis. Gramatis. Siapa kalau anda baca komen-komen yang saya tulis dekat Padlet, saya ada tulis tentang ayat gramatis. Sebab tu saya minta bila awak dah siap Padlet awak tu, kalau boleh hujung minggu, biasanya hujung minggu hari Sabtu saya akan spend masa untuk melihat hasil kerja anda. Sama ada di dalam yang saya berikan dalam GC ataupun di dalam GM lah. Kalau GM biasanya saya akan bagi ikut Padlet. GC ni biasanya saya akan bagi kerja-kerja yang lebih kompleks lah, seperti karangan, nyanyian dan sebagainya. Sebab dalam GC ni biasanya kerja je lagi banyak, lagi markah je lagi besar lah saya akan bagi. Dalam GM ni sekadar pengukuhan untuk pembelajaran kita. Okay, jadi kalau saya minta bila awak dah siap kerja awak, jangan tinggalkan terus. Okay, saya akan tanda biasanya pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. So malam tu, malam Ahad tu atau pagi Isnin tu, kalau ada masa ataupun bila-bila lah sebelum kelas kita, saya minta awak tengok balik Padlet yang saya berikan kepada anda. Saya akan komen. Contohnya saya kat situ saya akan tulis ayat pertama dan ketiga perlu diperbaiki. Okey, ayat ketiga tidak gramatis. Sekiranya anda nak markah lebih lagi, anda boleh baiki ayat anda dan tuliskan dekat situ, cikgu saya dah baiki. Saya akan baca semula dan saya akan bagi markah tambahan. Okey? Saya akan baca semula dan bagi markah tambahan. Tetapi untuk kerja seminggu belakang je lah. Janganlah, bukanlah benda tu yang dah berminggu-minggu. Tapi kalau awak nak buat pun boleh. Nanti chat dengan saya dekat Google Chat, bagi tahu cikgu untuk kerja ni saya dah buat. Nanti saya akan tengok. Kalau saya akan tengok dan saya akan, kalau pembetulan itu betul, maka saya akan bagi markah tambahan. Email markah apa email? Dia walaupun tidak dibuka dia punya mikrofon, tetapi mulut yang mengunyah itu nampak ya. Okey. Dia ada, saya nak cerita buat adab makan. Sebab sekarang ni musim durian. Kalau kita makan benda yang berbau, elakkan daripada jiran kita bau. Sebab kalau jiran kita bau, sebaik-baiknya kita kena bagi. Sebaik-baiknya kita kena bagi. Sebab dia telah mengundang rasa keinginan lah. Sebab tu kalau kita makan dalam kelas kan, contoh kita makan dalam kelas, kita kena pelawa orang sebelah. Sebab nampak dia makan. Tapi yang dipelawa tu pun kenalah ada adab. Contoh awak pelawa kawan awak sebelah, dia pun ambil terus satu bekas awak, dia makan sampai habis. Tu biadab namanya. Okey. Orang dah pelawa, sama ada kita
Kita kalau memang kita ambil pun, kita nak pun, memang kita lapar kan. Okey, contoh dalam kelas, kawan sebelah kita offer kita nasi goreng atau nasi goreng ayam madu masak merah, taknya. Nasi goreng ayam madu. Oh, sedap. Okey, dia bagi. Nak, maksudnya bukanlah nak tu ambil setapau tu nak. Tapi dia bagilah kita untuk kita rasalah. Okey. Balik kepada subjek dan predikat tadi. Okey. Contoh yang kedua tadi, adik kecil manja tidak suka makan ulam. Manja ni adalah kata adjektif. Okey. Manja adalah kata adjektif. Okey. Adik kecil, asal ayat dia yang sebenarnya, adik tidak suka makan ulam. Okey, ayat tunggal dia, adik tidak suka makan ulam. Tetapi pengarang ini telah tambah dengan menandakan pada warna hijau ini, adik kecil manja tidak suka makan ulam. Okay, kecil dan manja ni adalah kata adjektif ataupun kita panggil kata apa? Siapa ingat? Kata majmuk. Kata majmuk. Penumbuk orang bagi kata majmuk. Tomoy juga. Sifat. Kata sifat ataupun kata apa? Selain nama kata sifat, saya dah sebut dah tadi. Kata adjektif. Kata adjektif. Kata adjektif. Okey, kata sifat ataupun kata adjektif. Asal ayat dia, adik tidak suka makan ulam. Tapi bila diperluaskan subjeknya, maksudnya subjeknya ialah adik. Adik kecil manja. Ditambah sifat di dalam adik tersebut. Begitu juga dengan ayat ni. Asal ayat dia, Farisha pula gemar minum jus. Itu saja ayat dia. Ayat tunggal. Farisha pula gemar minum jus. Tetapi dibuat perluasan predikat. Okey, predikatnya ialah ni. Predikatnya gemar minum jus. Tapi ditambah pula oren segar. Ditambah. Tapi penambahan perluasan ini haruslah menjadi ayat lebih baik. Faham Kalau awak tambah ayat tu jadi tak logik, maka perluasan itu tidak boleh berlaku lah. Okey, baik. Kita cuba yang ini. Okey, sekejap. Saya nak keluar. Okey, baik. Ulam itu rasanya pahit. Okey, subjeknya ulam itu. Predikatnya rasanya pahit. Okey, siapa boleh buat perluasan subjek? Okey. Kalau kita nak buat perluasan subjek, apa yang kita nak tulis dekat sini? Siapa boleh jawab? Sama-sama kita buat. Satu contoh, lepas tu nanti awak boleh buat contoh-contoh yang lain. Siapa ada idea? Okey, Dini. Ulam hijau segar itu rasanya pahit. Okey, bagus. Ulam segar hijau itu rasanya pahit. Okey. Ni contoh. Okey, ini adalah satu contoh. Apabila kita membuat perluasan, okey, adakah semestinya kita tambah di dalam perluasan, adakah wajib untuk kita buat perluasan kepada kedua-duanya? Maksudnya, kalau kita nak buat perluasan ayat tu, kita mesti tambah pada subjek dan predikat. Tidak. Okey, tidak. Kita boleh buat kepada subjek, kita boleh buat kepada predikat, ataupun kita boleh buat kepada kedua-duanya sekali.
Okey. Kita boleh buat pada subjek, kita boleh buat pada predikat dan kita boleh buat kepada kedua-duanya sekali. Okey, baik. Seterusnya, okey, kejap saya nak ambil kehadiran. Saya dah tak bagi link kehadiran sekarang ni. Kehadiran saya tarik auto je sekarang sebab ada asyik lupa je isi. Jadi saya tarik auto senang. Okey. Sebab tu salah satu sebab kenapa saya minta awak login guna ID D5 supaya senang untuk tarik kehadiran ni lah. Okey, baik. Saya bagi window. Okey, boleh tengok. Okey ni. Okey, baik. Saya bagi yang ini tugasan sebab saya nak tamatkan kelas sebab pukul 9 awak ada kelas kan. Biasa kelas saya pukul 9. Okey, saya bagi tugasan yang ini. Okey, saya nak daripada teks awak tengok teks muka surat 125 tu, awak senaraikan 3 ayat tunggal. Okey, contoh saya dah letakkan contoh. Yang ini saya punya contoh. Okey, saya letak dah nama saya. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Okey. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Ayat tunggal. Saya letakkan ayat pertama. Okey, lepas tu ayat yang sama saya buat perluasan subjek dan saya buat perluasan predikat. Tapi untuk awak boleh buat satu sama ada perluasan subjek, perluasan predikat ataupun awak buat kedua-duanya. Okey? Saya tak kisah. Tapi kalau awak boleh buat kedua-duanya, bagus. Tapi kalau awak buat salah satu pun tidak menjadi masalah. Kalau siapa boleh buat kedua-duanya, saya akan bagi markah tambahan di dalam markah PBD nanti. Okey? Kalau tak, buat salah satu pun okey. Contoh, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Saya buat kedua-duanya. Keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera di meja makan. Okey. Saya nak awak ikut cara saya tulis. Sebab apa saya letakkan contoh di tepi ni? Sebab saya nak awak ikut saya tulis. Macam mana cara saya tulis? Yang pertama, letakkan nombor 1 pada ayat tunggal pertama. Dan untuk perluasan kena ada tanda sempang. Okey? Saya nak kerja anda biar kemas dan tertib. Okey? Saya nak semua kerja anda kemas, tertib. Selain jawapan anda betul, jawapan anda tepat, saya nak kerja anda mestilah kemas dan tertib. Okey. Siapa simpan lagi saya punya link dashboard ni? Okey, bagus. Siapa yang tak ada? Dia kalau ni, kalau dah ada, awak boleh buka dashboard ni terus. Kerja ni ada saya bagi pada nombor 20. Tapi nanti saya akan kongsikan dalam Google Chat kita. Okey, baik. Itu saja daripada saya hari ini. Jam saya 8.50. Kita tamatkan kelas 10 minit awal. Saya akan kongsikan tugasan ini di dalam Google Chat kita. Dan saya harap hujung minggu ni anda dapat buatlah. 3 je saya minta, tak banyak. Okey. 3 ayat tunggal, 3 ayat yang anda telah fikirkan, perluasan sama ada subjek ataupun perluasan predikat ataupun kedua-duanya. Predikat, subjek dan predikat. Boleh Boleh Okey, itu saja. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, anda boleh gunakan Google Chat untuk berhubung dengan saya lah. Okey. Jangan bergaduh pula dalam Google Chat tu. Cikgu, yang mana cikgu? Yang mana apa?
Apa yang mana? Sains dan makanan Sains dan makanan. Nombor 20 tugasan sains dan makanan. Nombor 19 ni slide saya tadi. Jadi kalau anda nak slide saya tadi ni boleh ambil kat sini lah. Okey? Okey. Nombor 20 tugasan makanan. Saya akan kongsikan link dashboard ni pada anda supaya anda boleh tengok sendiri lah. Okey? Itu saja. Boleh left ni mungkin bersedia untuk kelas ada yang ada kelas matematik kan? Lepas ni. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, buat. Bye.